Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada anak-anak yang berada di rumah di musim PKP ini. Saya harapkan, saya doakan semoga anak-anak dalam keadaan sihat dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik. Baik, so pada hari ini cikgu akan teruskan lagi dengan topik yang baru untuk tingkatan 3. Okey, namun sebelum itu cikgu inginkan paparkan satu klip video okey untuk anak-anak teka apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Lihat video ini. Baik, terima kasih kerana melihat video tersebut. Agak-agak awak, apakah topik yang ingin disampaikan pada hari ini? Okey, fikir sekejap. 30 saat. Okey. Baik. So, berdasarkan klip video tersebut, okey, jelas menunjukkan pada hari ini kita akan cuba untuk mempelajari topik baru iaitu bab 7, tajuknya kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, kegiatan ekonomi di Malaysia okey telah mengalami beberapa fasa okey dalam tempoh beberapa dekad ini. Dan kegiatan ekonomi ini memberi kesan terhadap pertumbuhan dan penguncupan ekonomi negara serta kehidupan rakyat. Okey. Pada hari ini, cikgu akan cuba untuk menjelaskan jenis kegiatan ekonomi di Malaysia dan cikgu akan cuba untuk menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. Dan yang ketiga, cikgu akan cuba untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, boleh kita teruskan? Baik, kita mulakan dulu dengan jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, apakah itu kegiatan ekonomi? Okey. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan. Okey, menghasilkan pendapatan. Kemudian kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 3 sektor. Okey, 3 sektor. Yang pertama iaitu sektor primer, yang kedua sektor sekunder, yang ketiga sektor tertier. Okay. Mari kita lihat satu persatu. Apakah yang ada dalam sektor primer? Okay. Yang pertama, sektor primer merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Okay. Contoh kegiatan pertanian. Okey. Sawah padi, pokok getah, kelapa sawit. Kemudian aktiviti pembalakan. Kemudian aktiviti perikanan. Seterusnya perlumbungan dan yang kelima ialah aktiviti penternakan. Okey, itu adalah antara 5 sektor primer. Okey, contohnya. Kemudian untuk kegiatan jenis kegiatan yang kedua iaitu kegiatan ekonomi sektor sekunder. Apa yang ada dalam sektor sekunder?
Yang pertama, pembuatan atau perindustrian, dan yang kedua, pembinaan. So ada dua sahaja, iaitu pembuatan atau perindustrian, dan yang kedua, pembinaan. Baik, apa yang ada dalam sektor sekunder ini sebenarnya? Apakah aktiviti-aktiviti dia? Okey, sektor sekunder merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Okey, berasaskan bahan mentah. Kemudian dalam sektor sekunder, ia memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Okey, contoh pembuatan sarung tangan. Okey, itu contohnya lah. Nanti cikgu akan berikan contoh-contoh lain. Baik, seterusnya, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia yang ketiga, iaitu sektor tertiar. Okey, sektor tertiar merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Okey, kuncinya ialah perkhidmatan. Okey, disebut juga sebagai sektor perkhidmatan. Okey, sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Memang sangat penting. Okey, contoh sektor tertiar yang ada di Malaysia, yang pertama ada pelancongan, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada pengangkutan, yang keempat kewangan, dan yang kelima ialah pendidikan. Okey, baik, kita ada tiga jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, sektor primer, kemudian yang kedua sektor sekunder, yang ketiga ialah sektor tertiar. Baik, sekarang kita masuk pula ke topik taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Okey, taburan ni maksudnya di mana lokasi-lokasi kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. Baik, di Malaysia kita ada dua tanaman utama di Malaysia. Okey, ada dua tanaman utama, okey, yang memberikan pulangan yang banyak, yang memberikan sumbangan banyak kepada negara, iaitu yang pertama kelapa sawit dan yang kedua getah. Okey, dan untuk makluman awak, kelapa sawit merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia, manakala getah merupakan jualan kedua terpenting di Malaysia. Kawasan tanaman getah ada banyak di sekitar Ipoh, okey, Jasin, Merlimau di Melaka, Keluang, Labis, Segamat dan Simpang Renggam. Kemudian kalau di sebelah Pahang, Kuala Lipis dan Segitiga Jengka. Kemudian kalau di Sarawak, kita ada di Sibu, di Marudi dan Seri Aman. Kemudian kalau di Sabah, yang terbesar ialah di kawasan Lahad Datu, Tenem, Keningau dan Kudat. Okey, itu untuk tanaman getah. Baik, untuk tanaman kelapa sawit, okey, banyak terdapat di kawasan Teluk Intan, okey, Perak. Kemudian di kawasan Johor, Kota Tinggi, Kulai dan Segamat. Kalau di Pahang ada banyak tanaman kelapa sawit di kawasan Muazzam Shah dan Segitiga Jengka. Okey, Pahang. Kemudian di Terengganu Tengah, Terengganu. Kemudian kalau di Sabah, di kawasan Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Dan kalau di Sarawak, di kawasan Bintulu dan Miri. Okey, so itu antara taburan. Okey, taburan-taburan ini, okey, ada faktor-faktor dia. Kenapa di satu kawasan tersebut ada banyak kelapa sawit, penanaman kelapa sawit, dan ada pula banyak penanaman getah ataupun mungkin sayur-sayuran, lada hitam, nenas dan sebagainya. Okey, atas beberapa faktor lah. So, faktor itu nanti cikgu akan bincangkan sekejap lagi. Baik, kalau tadi kita bincangkan berkaitan dengan sektor primer, okey, sektor pertanian. Seterusnya kita cuba masuk ke sektor sekunder. Okey, kita ada primer, sekunder, tertiar. So tadi kita dah masuk primer. Yang ini kita cuba masuk sektor sekunder. Kita ambil sektor perindustrian.
Sebab perindustrian antara sektor yang agak meluas di negara kita. Okey. Perindustrian di Malaysia melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Okey. Kemudian kegiatan perindustrian ini sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, industri berasaskan sumber, dan yang kedua, industri bukan berasaskan sumber. Baik, apa contoh untuk kedua-dua jenis ini? Okey, contohnya, untuk industri bukan berasaskan sumber, kita boleh melihat industri elektrik dan elektronik. Contohnya, barangan elektrik seperti penyaman udara dan televisyen. Kemudian barangan elektronik seperti komputer dan kamera. Dan untuk industri automotif, okey, kereta, motosikal dan pemasangan van, lori serta truk. Okey, itu untuk contoh industri bukan berasaskan sumber. Contoh untuk industri berasaskan sumber, misalnya industri berasaskan kayu. Contoh industri perabot, papan lapis dan kayu bergergaji. Kemudian industri berasaskan getah, contohnya tayar, industri kasut dan sarung tangan. Kemudian industri berasaskan kelapa sawit yang menghasilkan minyak masak, sabun dan barangan kosmetik. Baik. Untuk sektor sekunder, sektor perindustrian, okey, kita ada lebih kurang 35 kawasan pusat perindustrian utama di negara, okey, yang aktif dalam perindustrian, okey, yang sangat aktif perindustrian. Okey, misalnya di Langkawi, okey, kemudian kalau di Kedah ada Kulim, ada Alostar. Kemudian kalau di Pulau Pinang ada Perai, Bayan Lepas kan. Kemudian di Perak ada di Tanjung Malim, okey, Proton . Kemudian kalau di Selangor kita ada Shah Alam, okey, Bukit Beruntung kan. Kemudian kalau ada di kawasan Nilai, okey, Senawang, Negeri Sembilan. Kemudian kalau di Johor kita ada di kawasan Larkin, Pasir Gudang, okey. Kemudian kalau di kawasan mana lagi? Kalau di Sabah kita ada di Sandakan, okey, di Tawau, okey. Kemudian kalau di Sarawak ya, kita ada Kidurong, di Pending, okey, Sarawak . Kemudian di kawasan Limbang, Sarawak. Okey, itu adalah kawasan-kawasan taburan, antara taburan lah industri-industri utama di yang aktif di Malaysia. Baik, seterusnya untuk sektor tertiar, okey, kita berfokus kepada sektor pelancongan. Okey, sektor pelancongan. Kenapa pelancongan? Okey, pada pendapat awak di rumah, kenapa kita berfokus kepada sektor pelancongan? Disebabkan sektor ini merupakan salah satu sektor yang utama sejak awal tahun 1980-an lagi. Okey, kemudian perkembangan sektor pelancongan secara tidak langsung meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan perhubungan. Okey, kita ada banyak kawasan-kawasan pelancongan yang menarik di Malaysia. Okey, tepi pantai, hutan rekreasi, tanah tinggi. Kita ada banyak. Itu antara kelebihan dan anugerah yang Allah berikan kepada Malaysia, memiliki tempat-tempat yang menarik, okey, di semua bentuk muka bumi. Okey, di hampir semua bentuk muka bumi. Misalnya kita ada Pulau Langkawi, okey. Kita ada Gunung Kinabalu. Kita ada Pantai Damai, Sentubong. Kita ada Pulau Tioman. Kita ada Desaru. Okay. Kita ada Pulau Perhentian. Kita ada Pulau Klebang. Kita ada Genting Highlands. Dan kemudian ada Cameron Highland. Okay. Pulau Pangkor. Dan macam-macam lagi. Okay. Adik anak-anak boleh senaraikan kawasan-kawasan pelancongan yang menarik di Malaysia. Sangat banyak. Okay. Itu antara kelebihan kita. Baik. Pada pendapat awak, mengapa
pelancong dari luar negara sangat gemar datang ke Malaysia? Okey, jawapan awak boleh tulis di komen, ruangan komen, ataupun boleh jawab dalam kelas cikgu nanti. Okey, baik.